بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masih lagi mengaji sesaat ayat-ayat munjiat. Dan pada malam ini kita lihat kembali pada muka surat 43. Ingatlah, ketawakalan akan menghakis kemalasan dan kegagalan jika diselia oleh akal yang mulia lagi bermakrifat. Sebab akal yang mulia lah yang memiliki kepuasan tertinggi. Itu fakta penting ya. Untuk itu sama-samalah kita merenungi ayat ke-60 dari surah Al-Ankabut yang bermaksud, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, maksudnya mengurus rezekinya sendiri, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ungkapan ayat ini dan ayat ke-6 dari surah Hud yang terdahulu bicara adalah membawa mesej yang sama, iaitu rezeki bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah tertakluk di bawah tanggungjawabnya. Ini pegangkan akidah yang penting. Walaupun saudara memperoleh rezeki yang banyak, pendapatan yang lumayan, meraih keuntungan beribu-ribu atau berjuta-juta ringgit, namun mesti ingat, bukan saudara yang menangguhkan rezekinya, bukan saudara yang mempunyai kuasa memiliki rezeki yang banyak. Tidak, hanya Allah yang memberinya. Bila setiap seorang sedar bahawa wang ringgit yang banyak dimiliki itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia seorang pemurah. Seorang pemurah, seorang dermawan, tidak sayang, tidak kedekut. Dan pada hakikatnya tuan-tuan puan, apa yang kita milik pada hari ini sebenarnya milik sementara saja. Sekejap lagi kita akan serah kepada yang berhak apabila kita dijumpa oleh Allah. Harta benda kita apa saja semua jadi milik orang lain. Oleh itu Allah mengingatkan kita, sebelum kamu datang menemui aku, pastikan harta kekayaan kamu itu, kekuatan yang kamu miliki itu, kebijaksanaan yang kamu mampu merancang dan sebagainya, pastikan ianya dapat disumbangkan untuk orang ramai. Di sini kita dapat lihat perempuan Islam mahukan kita semua ni hidup sentiasa berada dalam keadaan yang mulia. Yang kaya tolong miskin, yang berilmu tolong yang tidak berilmu. Sama-sama kita bermuafakat, membimbing dan sebagainya, dan sama-sama kita menghormati. Tak ada siapa yang lebih. Laisa Arabiyyun fadlun ala ajami. Bukan Arab yang lebih daripada yang bukan Arab, tidak. Yang lebih hanya mereka yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut mereka yang bertakwa itu ialah tuan-tuan puan, orang yang dermawan, yang murah hatinya kan, semata-mata kerana Allah. Orang yang berilmu sanggup menyumbang ilmunya semata-mata kerana Allah. Begitu juga mereka yang berhak menerimanya, mereka terima habuan itu semata-mata kerana Allah. Inilah hakikat hidup yang berjaya, tuan-tuan. Kejayaan hakiki begitu. Kita sama-sama dapat menjadi menikmati. Saya dapat menikmati kejayaan, tuan-tuan dan perempuan dapat menikmati kejayaan. Dan bila kita dapat berkongsi begini,
tertentu kita akan berada dalam keadaan aman, damai. Apa yang menjadi tanggungjawab kita ialah mengaplikasikan kebolehan berfikir, kebolehan mengurus masa, kebolehan merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti. Kita memaksimumkan sebaik mungkin di samping terus bergerak, sebab hasil besar lagi lumayan dia dapat dicapai dalam sekali gerakan, dan anda harus puas untuk bergerak ke depan selangkah demi selangkah seperti ketika anda berjalan. Oleh itu anda perlu memiliki ketahanan dan ketawakalan. Tuan-tuan dan perempuan nak datang ke masjid, betul tak saya? Bergerak selangkah demi selangkah. Dan jika tidak ada ketawakalan hati, jika hati tak bertawakal kepada Allah, jika hati tidak ikhlas kepada Allah, tak mungkin sampai di sini. Yang ingat kita ada kereta, dapat sampai dengan senang ke Masjid Al-Abrar. Tak mungkin. Baiklah tuan-tuan, pastikan bila tuan-tuan nak bergerak ke depan, sebutlah nama Allah. Apa jua perkataan, ingatlah nama Allah dulu, supaya tuan-tuan diberkati. Anda perlu memiliki ketahanan dan ketawakalan untuk terus bergerak sehingga berjaya menggenggam objek hasrat hati. Apa tujuan hasrat hati itu pun datang ke masjid? Nak mendapat redha Allah, nak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nak mendapatkan rasa tenang hati. Ini kerjaan begini tak dapat diraih dengan mudah, kecuali hati tuan itu benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar berserah kepada Allah, benar-benar jujur dan ikhlas kepada Allah, baru dapat. Ingatlah, dengan sedikit usaha lagi, janganlah anda cepat berhenti berusaha. Ingatlah, dengan sedikit usaha lagi, sedikit menghayal langkah gerakan ke depan, sedikit kesabaran dan sedikit ketawakalan, pasti anda meraih kejayaan. Percayalah tuan-tuan, jangan takut. Soal hamba Allah mengadu, susahlah ustaz belajar, tak pergi, tak tahu. Dan kalau pergi pula, macam-macam cerita. Diperlilah, diitulah, malah Tok Guru pula cuba pula sindirkan. Maklumlah nak sebut apa ni, kata-kata ayat Quran ni dengan tepat, tak biasa menyebut, itu susah. Dia mengadu begitu. Dia nak Tok Guru tu aja, kaf ha ain sad. Jadi dia susah nak sebut perkataan ain sad. 2-3 kali pulang tak dapat. Ini dia bosan, tak nak pergi. Saya nasihatkan dia, bersabarlah sedikit, tak perlu banyak, sabar sedikit, tawakal sedikit, dan ingat, langkah kejayaan adalah langkah ke depan, bukan langkah ke belakang. Langkah ke depan itu langkah kejayaan. Kalau kita suruh ke depan, ke belakang, kita tidak akan dapat menikmati kejayaan. Alhamdulillah, dia dengar nasihat saya, dia dapat membacanya dengan baik. Dan bila dia jumpa saya, Ustaz, secara berjaya. Alhamdulillah, syukur. Begitu tuan-tuan perempuan, untuk nak memantapkan hati, untuk meneguhkan hati, ingatan hati kepada Allah, dan tentu kita perlu kepada sabar. Tuan-tuan salat, Allahu Akbar, nak sampai ke salam tu kan, nak sampai kata Assalamualaikum tu, macam-macam cerita.
Sabar. Sabar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bosan, tak susah maya ni kan. Nak ingatkan Tuhan tu payah. Sabar. Bila tuan-tuan sabar lama kelamaan, tuan-tuan biasa buat 2 rakaat sunat, tuan-tuan sanggup tambah lagi. Sebab itulah ahli sufi yang tasawuf macam Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat. 1000 rakaat sunat selain sunat. Sufyan Tsari bertanya, ni lelaki, dia perempuan, macam mana kau dapat menunaikan 1000 rakaat semalaman? Dia apa? Wa habibu qalbi fil fuad anifi. Wa habibu qalbi fil fuad anifi. Kekasih hatiku Allah sentiasa berada di dalam ingatanku. Allah Habib, kekasih hatiku di hatinya sentiasa berada di ingatannya. Kalau begitulah keadaan tu perempuan, tak ada rasa bosan, tak ada rasa jemu, tak ada rasa letih, tak ada rasa malas, sentiasa nak buat. Oleh hal itu perempuan, usahalah dari sekarang. Saya dan tuan perempuan, marilah kita sama-sama berusaha sampai ke tahap Allah, cintakan Allah itu sentiasa berada di hati kita. Nah, bila kita cintakan Allah itu sentiasa berada di hati kita, dah tentu langkah kita ke depan itu atas nama Allah. Sudah tentu apa yang kita rancang itu dibuat atas nama Allah. Akhirnya kejayaan redha Allah kita dapat. Baik. Contohilah burung, burung yang sedang berterbangan di udara, ya. Mereka keluar dari di pagi hari, perutnya kosong, tanpa beralaskan makanan. Tapi apabila tiba waktu petang, mereka kembali ke tempat penginapan, masing-masing dalam keadaan perutnya berisi makanan. Contohlah teman-teman, tentu tengok binatang apa burung yang berterbangan itu. Kerajinan, ketabahan, keyakinan, kemudian disusuri ketawakkalan adalah antara petanda-petanda bahawa anda sudah pun mencapai sebahagian dari kejayaan. Jangan lupa kerajinan, ketabahan, keyakinan, kerajinan, ketabahan, keyakinan, 3K. Ya, 3K. Kemudian disusuri ketawakalan, tambah lagi ketawakalan, ini 4K, ya. Antara petanda-petanda bahawa anda sudah pun mencapai sebahagian dari kejayaan. Inilah ketawakalan yang sebenar, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitaman." Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi tawakkul. Andainya kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Dia, ini Allah, tetap memberikan rezekinya kepada kamu sebagaimana Dia merezekikan burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu petang dalam keadaan kenyang. Allah Rabbi, Tuhan Maha Kaya. Tentu jangan takutlah. Mungkin kita diuji. Itu biasalah teman-teman. Anak kita di sekolah pun diuji. Ujian diadakan tiap-tiap mingguan ataupun bulanan ataupun tahunan. Hidup kita pun diuji teman-teman. Selagi kita masih ada hayat, maka ujian sudah terdatang bertalu-talu. Oleh hal itu kalau kita bijak, kita dapat lulus. Kita boleh menangani apa saja halangan. Baik. Apapun anda mestilah bersikap positif. Jangan menyerahkan akal dan tubuh anda kepada syahwah dan nafsu.
Penyerahan tanpa usaha adalah suatu kesilapan. Ingat, ya, kita sahaja tawakal sudahlah. Ingat kena ada usaha. Jangan tak ada usaha. Penyerahan tanpa usaha adalah suatu kesilapan. Anda perlu mengendali diri berpedomankan makrifat yang matang dan berpijak di atas keyakinan yang kejat. Di samping hati sentiasa berwaspada dari tikaman kekeliruan, ketakutan, kekecewaan dan kekhawatiran. Seolah-olah ini benda-benda tajam menikam lubuk hati kita. Bila lubuk hati yang ditikam oleh kekecewaan atau kekeliruan, sudah kita tak dapat teruskan perjalanan kita. Pergi masjid tak pergi pun sama ya. Jangan cakap ya, Pak Lebay dia kata 25 dia dapat. Balik pun kosong poket dia. Nak minum tem saya ada duit. Itu dia cakap. Ini keliru. Diorang keliru. Baik, duduk belajar ni. Apa ni? Mengikut hadis kata, malaikat ternyata minta ampun kepada pelajar. Allahumma filahu ya Allah, ampunkanlah dia. Mana dia tahu? Ada cakap, mana dia tahu? Ini keliru. Bagi kita yang tak keliru, senang saja. Sebab hidup kita ni bukan kita yang bertanggungjawab mengurusnya, sebenarnya Allah. Kita tak boleh menggerakkan tangan kita. Gerak tangan kita tak dapat kalau Tuhan tak bagi gerakkan. Inilah tuan perempuan. Ya, mesti ingat. Jadi untuk apa? Untuk meraih kesenangan hidup, untuk mencapai kejayaan hidup, hati mestilah tulus dan sentiasa diterangi oleh cahaya makrifat ataupun akidah yang mantap. Demikianlah keagungan kuasa Allah dan kehebatannya. Dia yang menanggung segala-gala keperluan hidup makhluk-makhluk ciptaannya. Dia yang menganugerahkan pelbagai nikmat yang tidak terhitung. Banyaknya dari khazanah rahmatnya. Dia yang mengurniakan nikmat sehat, aman, ilmu, hikmah dan rezeki. Dia yang mengutuskan rasul-rasulnya untuk membimbing makhluk ke jalan yang lurus dan benar. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang, menyikat atau menahan rahmat kurniaannya, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat kedua dari surah Fatir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mubsila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa sahaja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Tak ada seorang pun. Sebab orang lain tak ada kuasa. Tuhan. Bila Tuhan nak bagi rahmat, nak bagi kita ni senang, nak bagi kita ni apa lagi? Rasa gembira. Tak ada siapa yang menghalang. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, paling benar kata yang dialwahkan oleh seorang hamba kami, semua adalah hamba-Mu. Ialah, ya Allah, tidak ada yang dapat menahan sesuatu yang Engkau kurniakan, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau tahankan. Ini kata-kata benar. Ahakku ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan sambil kita baca lepas wirid lepas salat tu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd.
Tapi orang sekarang ni nampaknya di masjid-masjid, di surau-surau, dia orang tak baca dah sekarang ni. Ya, tak jadi kesalahan. Ini perkara sunat saja. Tapi kalau saya mesti ingat zaman-zaman saya dulu, jadi popak lebay lepas dia bacain dulu. Allahumma la mani ma a'tait wa la mani mu'ti lima manat wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Sebab ini kata-kata benar kata Rasulullah. Sama dengan ayat tadi, ma yaftahillahu lin-nas min rahmah fala mumsikalah. Ya, maksudnya iaitu Allah, ya Allah, tidak ada yang dapat menahan sesuatu yang engkau kurniakan dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang engkau tahankan. Ya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdahulu bicaranya mengajak kita beriman dengan iman yang sebenar. Jadi ini ulasan terakhir lah. Setelah kita mengulas, mengaji sedikit ya, tentang ayat Al-Munjiat, kesimpulannya kesungguhnya ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdahulu bicaranya mengajak kita beriman dengan iman yang sebenar. Mungkin tuan-tuan tanya, apakah aku sekarang ni iman tak sebenar? Tuan-tuan boleh sendiri, boleh faham sendiri apakah iman yang ada di dada tuan-tuan itu benar atau tidak. Senang saja. Apabila tuan berbuat sesuatu yang salah, baik, ketika itu jika sekiranya hati tuan-tuan dan perempuan rasa salah, rasa bersalah dan terus kembali kepada Allah, tuan-tuan beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan umur muda lagi kan, taubat diamlah, boleh buat lagi kan. Malah ada di antara hamba Allah yang ada duit sikit lah, desakan dia pergi Mekah lah. Alah, muda-muda ni susah lah sikit. Kalau pergi Mekah, balik haji kena pakai kefiah. Dia kata, dia ingat haji ni kefiah. Haji bukan di kefiah, haji ibadah. Nawaitu lil hajj, nawaitul hajj wa ahram tabi lillah. Sama dengan tuan-tuan kata al-salli fadhal insya umpamanya. Ini ibadah. Bukan tanda kefiah tu Pak Haji dah. Tapi dia faham, balik Mekah hati, tak bakal kefiahkan, nanti orang kata, apa tu? Ini menunjukkan imannya longgar. Imannya tak sebenar. Kalau imannya sebenar, bila dia berdepan dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia sebut Alhamdulillah, syukur hadrat Allah. Kalau berdepan dengan susahan, dia ingatkan Allah banyak-banyak. Ya, baik. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdahulu bicaranya mengajak kita beriman dengan iman yang sebenar. Ada disebut dalam bahasa Arabnya al-imanul haq. Bertawakal dengan tawakal yang sah. At-tawakkul sah. Dan penyerahan diri, at-taslim. Ya. Kepada Allah sahaja. Itu perlu faham kita. Pastikan iman kita beriman dengan iman yang sebenar, bertawakal dengan tawakal yang betul, dan yang ketiga, serah diri kepada Allah. Ya. Semoga dengan gaya laku hati sedemikian membolehkan kita mendapat kedamaian dan kesejahteraan serta kejayaan hakiki yang diridai Allah, di samping keselamatan dan kejahatan atau keburukan perbuatan manusia. Ya. Bila kita benar-benar beriman kepada Allah, bila kita benar-benar bertawakal dengan tawakal yang benar, bila benar-benar hati berserah kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Jadi katakan ayat Munjiat, ayat-ayat yang menyelamatkan. Bila tuan-tuan baca ayat-ayat tadi, 7 ayat kan, As-Sab'ul Munjiat, 7 kumpulan ayat. Tuan-tuan baca dengan hati yang ikhlas, jujur dan faham serta yakin apa yang disampaikan oleh ayat itu.
tuan-tuan akan senang. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan akan selamat daripada mara bahaya. Tapi kalau tuan-tuan baca hati itu 50-50 kan, tak dapat. Tentu tak dapat menikmati. Qul lam yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Itu yang pertama. Bila kita baca qul lam yusibana illa ma kataballahu lana, dah tentu kita sentiasa berada dalam keadaan ingatan Allah. Musibah-musibah yang berlaku pada hari ini dan pada masa yang akan datang tak akan menimpa kami kecuali tak telah Allah menetapkannya. Sekarang soal awak takut kan, banjir kilat, apa ni tsunami, gempa bumi, gunung berapi, letupan gunung berapi, semua ini diorang takut. Kalau takut kepada keadaan-keadaan apa ni, dia pakai apa ni, perkembangan alam sekitar, sudah tentu kita sentiasa berada dalam keadaan tak senang hati. Tapi kalau tuan takut akan Allah, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang menetapkan segala-galanya, tsunami ke apa ke, dan tanggungjawab aku ialah berusaha. Kalau tahu ini kawasan ini banjir, dia tak tahu banjir, cuba ikhtiar. Jalan terakhir, pindah ke tempat yang tinggi. Ataupun masih kekal ke situ juga. Tapi, bina rumah sementara. Jadi bila banjir mari pun, kerugian pun tak banyak lah. Ini kita guna kemampuan kita. Macam hari ini lah ya, kerjaan, rancangkan, nak itu kan. Banyak air banjir tu disalurkan ke laut sebagainya umpamanya. Usaha begini bukanlah menghalang apa ni orang kata qada dan qadar Allah. Usaha, tapi bukanlah berarti usaha itu memberi kesan kita. Tak semestinya tu tuan. Bila Tuhan nak musnahkan satu bangsa, senang saja. Qau'at, apa dia buat? Tuhan mau lakukan. Dia hantar ribut dia. Tufat, ribut. Ribut tu, apa nu kata? Semua dia kebas. Manusia, segala bangunan, apa ni, pokok-pokok dan sebagainya, dia kebas. Ka'annam a'jaz nakhlin khawiyah. Quran sebut a'jaz nakhlin khawiyah. Mereka semua berada dalam keadaan tunggu, bagaikan tunggu-tunggu tamar. Tunggu-tunggu pokok kurma bukan, dah tumbang tinggal tunggulah saja. Habis, musnah. Selamanya sab'at ayan wa sab'a layalin wa thamaniyata ayamin. 7 hari 8 malam. Musnad. Baik, Lut pula Tuhan balikkan bumi, perkampungannya Tuhan balikkan. Mereka bawa apa? Angkatkan perkampungannya ke udara, sampai ke udara dia balikkan ke bawah. Musnah sana. Ini kuasa Tuhan perempuan. Tapi kita tak rasa takut. Manusia bila akalnya tak berfungsi ataupun dia guna akal sikit saja, dia tak rasa takut, teman-teman. Mana nak takut? Kawan cakap sekarang hanya kalau mati azab kubur. Mana mu tahu? Pergi cari gali kubur tu tak ada apa pun. Ini manusia. Dia guna akal sikit sangat je. Malah orang bijak pandai mengatakan, ya, manusia ni guna akal dia tak sampai 1/3 pun. Tak sampai 1/3 dia guna kebolehan akal dia berfikir. Tak banyak tu perempuan. Kalau kita gunakan akal kita, dah tentu kita sentiasa pada dalam keadaan bersiap sedia. Kalau kita tak reti, kita cari
Kita atasi bagaimana cara nak reti, nak faham. Gunakan akal. Tonton duduk bersila. Bukan lama. Sekejap saja. Tak sampai pun 1 jam. Tak ada apa pun. Ya? Tapi bila tonton tak apa, tak gunakan akal, tonton kata lama. Jemu. Lengur lutut ini lah kan. Mulalah mata berjencelek, tidur. Tapi tonton kalau guna akal, tonton akan bertindak lain. Kalau rasa letih, tonton cuba usaha. 9 kali letih. Inilah cara hidup yang terbaik kepadanya. Ya. Dan ayat yang terakhir dari unit ayat-ayat munjat ini adalah ayat ke-38 dari surah Az-Zumar. Maksudnya, demi sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, ini wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, ya. Dan demi sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu suruh selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, adakah berhala-berhala kami itu dapat menghilangkan kemudaratan? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, adakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Kepada Allah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata cukup tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan balik bekerja, latihan, rehat. Sebelum anak ataupun cucu bawa air, segelas air tu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kata-kata ucapan yang menenangkan pikiran kita. Tenang, tak ada apa. Apa yang sudah berlaku, apa yang keuntungan yang aku dapat itu, semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang terbaik untuk perempuan untuk menghilangkan keletihan, kepenatan, kerisauan, kebosanan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Senang saja ya, nak sebut je. Subhanak Rabbi, subhanaka Rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku. Engkaulah yang memberi kemanfaatan dan yang menimpa kemudaratan. Tak ada seorang pun yang dapat menghalang atau menyikat maupun menahan kehendak dan ketentuanmu. Kekuasaan yang mutlak adalah milik Allah. Adapun yang lain-lain selainnya adalah makhluk yang lemah dan tidak berkuasa. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifahnya di muka bumi menyusun suatu strategi yang terancam dan memperagakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Kita tidak berbuat sesuatu yang keji dan jauhilah dari perselisihan atau perpecahan. Ini yang satu catat ni kena ambil perhatian. Jauhilah dari perselisihan dan perpecahan. Ini antara fakta-fakta yang penting. Dunia bergoncang. Umat sentiasa berada dalam keadaan turun mengambil, tergugat, bermusuh antara satu sama lain. Kenapa? Kerana ini. Kerana masalah apa ni, perselisihan dan perpecahan. Sekarang berlaku di negara Iraq. Dua mazhab, Sunnah, saya panggil Sunni, Syiah. Sunni, Syiah. Ini dah lama tuan-tuan. Beratus-ratus tahun dah ada mazhab ni. Zaman saya muda-muda tu pernah pergi ke Baghdad. Bila tengok kita orang luar, dia tanya, ente minat Syiah atau minat Sunni? Dia tanya. Awak ni berzab Syiah ataupun berzab Sunnah?
Jawablah, ana min as-sunni. Ketika itu tuan-tuan, zaman saya pergi itu, Baghdad itu merupakan pusat perkembangan ilmu. Masjid Al-Ayubi itu indah, cemerlang. Banyak tokoh-tokoh ulama yang mengajar kat situ. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, perselisihan mazhab ni cukup kuat di sana. Bukan di Iraq saja, termasuk Syria, termasuk negara-negara Iran pun sama. Kerana Iran tu kuat mazhab Syi'i, dia orang lebih kukuh. Baik, tuan-tuan bapa ni ingin tahu juga kenapa boleh berpecah. Bila kita tanya kenapa boleh berpecah atau berbual, ini terpaksa kita kena lihat dari segala aspek. Pertama, cara hidupnya atau gaya lakunya bagaimana. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, kepahaman. Sebenarnya kalau kita lihat dasar yang asal, Syiah dengan Sunni ni, Sunnah ni, mereka ni semua berpegang teguh dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila masa berlalu, zaman dari ke zaman, tahun berkali ke tahun, berubah berlalu dan beralih ganti pegangan kefahaman tersebut. Jadi orang tu kemudian ni agak lemah sikit, tak banyak, tak luar pengetahuannya, sudah mengubah sikap wataknya. Bila perwatakan tu diubah lari daripada asal, musnah. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan lihat apa ni di sana, tuan-tuan cukup takut. Malah saya cukup takut. Kalau di Karbala depan, itu merupakan bandar Syiah. Kalau tuan-tuan pergi sebelum Muharram, ini sekarang kita pada 4 Muharram. Sebelum Muharram dia ada perarakan Hasan Husain. Dia muda tajam kat tangan ni, dia cucuk badan dia. Kalau mati syahid. Apa kepahaman Islam begini? Dia anggap dia Islam. Inilah keadaan sekarang perempuan. Jadi ada wujudnya masalah perselisihan pandangan, ideologi dan sebagainya, perpecahan. Kalau boleh pastikan ianya diubah kepada hidup persepakatan, permuafakatan, bersatu, berdiri teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang dengan Quran sunnah Allah yang sebenar. Selamatlah tuan-puan. Selamatlah. Tapi apa boleh buat tuan-puan? Kalau tuan-tuan lihat dari dekat, berada hidup orang Arab ni dia agak agresif sikit. Al-Quran sebut al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Ini dia punya tiba bangsa Arab. Keras, degil dan tak nak terima kebenaran. Ini sikap bangsa Arab. Dia zaman Rasulullah lagi. Tengok dia tanya. Quran sebut, "Wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Kenapa mereka jawab Allah? Kenapa mereka tak jawab Tuhan-Tuhan berhala juga semua? Mereka reti, mereka faham Tuhan tu berhala tu tak ada kuasa. Yang kuasa Allah. Tapi sayangnya tuan-tuan, bibir mulut saja jawapan tu. Kebenaran tak sampai di hati. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, saya ulangi lagi. Kekuasaan yang mutlak adalah milik Allah. Adapun yang lain-lain sebenarnya adalah makhluk yang lemah dan tidak berkuasa. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifahnya di muka bumi menyusun suatu strategi yang terancam dan memperagakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Kita tidak berbuat sesuatu yang keji dan jauhilah dari perselisihan
atau perpecahan, sebab perselisihan sehingga merancuni, sebab perselisihan merancuni akal dan tubuh kita membuat kita tetap terkongkong. Itu racun, teman-teman. Saya cukup sedih, teman-teman. Masyarakat kita suka berbala. Bukan berbala oleh keluarga terdekat, adik-beradik, saudara mara berbala, berkelahi. Puncanya sikit sangat. Berlainan kepahaman. Kenapa sanggup berbala? Kenapa kita sanggup berselisih? Kenapa kita tak nak duduk bermuafakat, bijak dan menghormati di antara kita sesama kita? Kenapa tak boleh? Inilah sikap yang diajar oleh oleh iblis. Iblis sombongan bila Tuhan suruh usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Malaikat sujud, iblis tak sujud. Aba wastakbar. Aba, dia enggan. Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu cakap dia. Dia cakap sombong. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Dia cakap depan Tuhan begitu. Ini berlakulah dengan Tuhan. Jadi kalau berlaku perselisihan berbala ni, iblis sukalah tuan-tuan. Gembira dia. Itulah yang aku maunya. Oleh hal itu, tuan-tuan dan perempuan, marilah kita hidup kata ni berpegang tangan bermuafakat, hormati di antara kita sesama kita. Meskipun ada berlainan pandangan, itu biasalah tu perempuan. Berlainan kefahaman, berlainan gaya hidup, berlainan ideologi, itu biasa. Itu rahmat Allah tu perempuan. Dengan adanya sedikit perbezaan itu, adanya jalan-jalan keluar. Dan kita anggap itu suatu negatif. Itu positif, tuan. Kalau kita bijak memahaminya. Ya, baik. Allah ingat, sebab perselisihan merancuni akal dan tubuh kita, serta membuat kita tetap terkongkong, sehingga selalu menahan kita bagi mencapai sesuatu yang sebenar-benarnya boleh kita capai apabila tidak ada perselisihan. Karena itu dikatakan perselisihan atau perpecahan adalah pembunuh kejayaan. Ingat teman-teman, perselisihan atau perpecahan adalah pembunuh kejayaan. Ungkapan ini saya petik sebenarnya. Orang putih tulis, Mak Saleh tulis. Sini. Pandangannya baik. Tengok teman-teman. Tapi kalau kita tak sadar, musnah hidup kita. Justru marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala-gala urusan kehidupan kita kepadanya, di samping selalu menyebut hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Mesej ayat tersebut adalah sama sampai ayat ke-17 dari surah Yunus dan ayat ke-2 dari surah Fatir. Masing-masing ingin menyampaikan pernyataan yang tegas bahawa Allah yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Yang lain-lain sebagainya tidak memiliki sebarang kuasa. Mereka tak boleh memudaratkan atau memanfaatkan atau mensyafaatkan orang lain sepertinya. Tak boleh. Ya? Tetapi masih terdapat di kalangan manusia yang terkeliru atau pura-pura keliru, atau sengaja mencari alasan yang tak berpijak di atas asas akal yang murni, seperti yang dipaparkan pada ayat ke-38 dari surah Az-Zumar ini, yaitu mereka mengakui Allah pencipta langit dan bumi, di samping mereka menyekutuinya
namun apabila ditanya adakah objek yang mereka sembah itu dapat mendatangkan bahaya atau memberikan manfaat atau pertolongan, mereka tidak dapat menjawab. Sebab mereka menyadari objek-objek yang dipuja dan disembah itu adalah boneka yang tidak bernyawa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Mereka tahu yang itu boneka saja. Baik, kenapa mereka agungkan mereka? Buat foto gambaran sedang tidur. Kan? Sedang tidur. Apa ni kalau dia satu dekat matras tu, dia punya patung tu kan, dia tarik ni keluar panjang. Kemudian di tangannya ada dia punya apa? Pegang golok. Tuhan dia. Yang peliknya teman-teman, dan surprise dia bina patung itu daripada bahan makanan lah, gandum depan dia. Bila dah selesai lagi, dia pakat makan. Masing-masing bubuk makan. Dan kuih dia buat macam kek kan. Jadi Tuhan dia boleh makan. Itulah tuan-tuan perempuan. Tak ada apa pun. Tapi oleh kerana nafsu syahwat dikuasai oleh syaitan, itulah akibatnya. Kadang-kadang dan ketidakwarasan pemikiran adalah karakter dan aksi hidup golongan yang kufur. Justru Allah mengarahkan Rasulnya supaya meluahkan kata pemutus, maksudnya cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Kepadanya bertawakal orang yang berserah diri. Konklusinya, ayat-ayat Al-Qurannya kaya unit munjat ini. Ini kesimpulannya, teman-teman, masing-masing memaparkan persoalan akidah yang menjadi teras di dalam kehidupan Muslim mukmin, yaitu permasalahan qada dan qadar yang menuntut kita supaya meredai kebaikan atau kejahatan maupun kemanisan atau kepahitan, sebab Allah yang maha berkuasa, dia yang dapat memberikan kemanfaatan atau mendatangkan kemudaratan, kehendak dan ketentuannya pasti berlaku. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan atau menghalang dia memberi rezeki, dan dia yang maha adil, serta dia sahaja yang menyelamat. Demikianlah mengaji sesaat, memahami sekilas pandang, memikir sejenak pengajaran dan tunjuk nasihat ayat-ayat Al-Qur'aniyah dari unit munjiat. Mudah-mudahan tujuh ungkapan ayat dari unit munjiat ini, pernyataan dan tujuh ajarnya menjadi penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari sesuatu yang menakutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.